Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia kat mana? Bagi ke berapa? Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai ini. Katanya Syekh Abdul Qadir kata, jangan tertipu. Ada orang kata serunai ini boleh didengar. Jadi maksud serunai sini yang dikehendakinya adalah seruling. Kita sebut dah serunai ini naik bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bagi seruling mizmar. Jadi mizmar hok haranya, serunai ini tidak haram. Tetapi dia terjemuh ke serunai, maksud dianya seruling, maksud Syekh Abdul Qadir. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hok kata boleh dengar mizmar tu, seruling itu, perkataan dia menyalahi Quran dan hadis. Benda ni khilaf. Mudah kita sebut. Kalau menurut ilmu fiqh, masalah mendengar muzik, mendengar suara-suara alat-alat muzik ini khilaf ulama. Ada benda yang halal, tidak ada khilaf. Ada benda yang jadi khilaf. Ada kata haram, ada jadi kata tidak haram. Dan ada muzik ni haram sepakat. Orang sufi kata haram, orang tok pekoh pun kata haram, semua kata haram. Ada hak benda khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Orang sufi kata boleh, tok pekoh kata tak boleh. Ada benda tok pekoh kata boleh, sufi pula kata tak boleh. Jadi benda tu khilaf.
Tiga kategori muzik. Pertama hak haram sepakat, kedua halal sepakat, ketiga benda khilaf. Jadi semua itu merujuk kepada benda-benda yang lalai. Kalau benda haram sepakat tok pekoh dengan sufi. Apakah muzik yang haram? Pertama, muzik ataupun suara yang menyebabkan naik nafsu. Kita dengar suara tu jadi naik nafsu, berfikir mengenai perempuan. Suara muzik saja, tak perlu suara kata-kata. Muzik tu saja menyebabkan naik nafsu dah. Haram dengan muzik lagu ni. Tok pekoh pun kata haram, tok tasawuf pun kata haram. Kedua, muzik yang haram lirik dia. Lirik dia ataupun kata-kata dia menyebut mengenai perempuan. Menyebut mengenai zina, menyebut mengenai gay, lesbian, kau gapo dia, kau hubungan sejenis kau, maka benda ni haram menurut tok pekoh dengan tok tasawuf. Semua haram. Ketiga, muzik yang haram perbuatan ketika menyanyi. Pertama, muzik itu sendiri. Kedua, perkataan dia tu, perkataan dia, lirik dia. Ketiga, kelakuan ketika menyanyi. Seperti menyanyi biasa tetapi pakai pakaian ketat, capur tino jatuh, tak tutup aurat, maka benda tu jadi haram sepakat tok pekoh dengan tok tasawuf pun kata haram. Lepas tu benda halal pula, benda halal muzik hak Nabi. Seperti qasidah-qasidah, bacaan qasidah puji Nabi. Tala'al badru alaina. Nabi pernah berqasidah dalam kitab Syama'il pun ada sebut. Nabi pernah berqasidah. Nabi pernah bersyair. Sahabat-sahabat pernah baca qasidah. Qasidah apa dia? Qasidah zaman jahiliyah. Bukan qasidah puji Tuhan pun. Zaman jahiliyah mana puji Tuhan? Nabi dengar? Ya, Nabi dengar. Nabi dengar sikit kau banyak? Banyak. 100 bait lebih. 100 rangkap syair zaman Umayyah ibnu Salti. Umayyah ibnu Salti ini syair penyair zaman jahiliyah. Nabi dengar, Nabi dengar. Kecek bab ketuhanan dak pun. Tapi Nabi dengar? Ya, Nabi dengar. Nabi pernah tanya Abdullah ibnu Rawahah, tak silap aku. Dia mau ingat tak kata-kata Umayyah ibnu Salti. Maknanya penyair zaman nu, zaman jahiliyah, zaman tak bangkit Nabi Muhammad jadi nabi lagi. Kecek tak tahulah. Kecek zaman jahiliyah lagu mana tak tahulah. Maka Nabi kata hang cutera. Oh ya, dia kata hang ingat, cuba. Syair kau tu. Nabi kata, "Heh." Tambah lagi. Heh, ni maknanya tambah lagi. Sampai 100 bait lebih. Tu tok pekoh pun boleh kata, tok pekoh pun kata boleh, tok tupi pun kata boleh. Mana kalau benda yang khilaf boleh ke tak? Maka ada tok pekoh pegang secara zahir. Seperti alat-alat yang menyebabkan hak Nabi kata tak boleh, maka tak boleh. Seperti gitar ko, bergitar, benda bertali, ting-ting ko, ataupun ikutlah gapo-gapo dia ko, benda yang kita nampak kadang-kadang hak Nabi larang secara zahir, maka tok pekoh kata tak. Dan Nabi larang, maka tak boleh. Katanya orang sufi kata, okey Nabi larang tu apa? Nabi larang tu sebab zaman tu zaman jahiliyah, sahabat dengar lagu. Apabila Nabi sahabat dengar lagu, dia teringat zaman-zaman jahiliyah, zaman jahat dia, maka menyebabkan nostalgia, ingatan jahat tu tak sewi ingat. Nabi tak sewi ingat. Maka Nabi haramkan popok dia dengar. Maka sekarang suara yang sama kalau didengar oleh orang sekarang tak ada teringat kepada majlis-majlis maksiat pun, maka ada ulama kata boleh guna. Maka ada sebahagian kata boleh guna jika tujuan yang baik. Kalau tujuan yang tidak baik, misalnya saja-saja dengar. Lagu bukan maksiat, kata-kata bukan maksiat, perbuatan tak ada maksiat kepada dia, seperti dengan suara saja radio. Maka duk layan lagu tu, apa hukum dia? Makruh, buang masa. Menurut tok pekoh. Kalau tok sufi marah dah tu. Buang masa tak boleh. Menurut orang sufi, buang masa ni membazir masa hak Tuhan beri ni tak boleh. Haram. Sebab
Masa hak Tuhan beri suruh buat benda kebaikan, jangan buat maksiat, tiba-tiba maksiat tak buat, kebaikan pun tak buat. Maka dak saja gitu bazir modal lagu tu, maka Tuhan marah juga bazir masa. Tapi tok bekok kata hukum dia makruh saja sebab tak buat maksiat ke apa dia. Lepas tu orang sufi pun kadang-kadang guna muzik untuk memasukkan zikir. Kadang-kadang kita kalau dengar zikir saja tanpa muzik tak masuk. Maka dia pun masuk dengan gendai ke dep ngatik dia ke. Maka sufi ambil hukum sunat pula. Muzik-muzik yang boleh menyebabkan zikir tu dapat dihayati, boleh pula. Maka ada benda khilaf. Ada benda haram sepakat, ada benda halal sepakat, ada benda perbahasan tu jadi khilaf. Maka bagi orang yang warak, ambil dengan muzik kau tak dengan muzik. Maka biasanya kalau orang-orang hak warak dia tidak dengar muzik. Dengar perkataan saja. Kalau nak dengar kalam-kalam salaf, qasidah tanpa muzik. Dengar iling pala gitu. Qasidah fardiyah lagu tu ya. Kerana apa? Kerana dia kata kalau biasa dengan muzik payah nak dengar Al-Quran. Quran mungkin tidak ada muzik, maka payah nak menghayati. Memang sungguh. Kalau orang dok biasa dengan muzik, payah nak dengar Al-Quran, payah nak menghayati Quran. Tapi orang dok biasa dengar qasidah fardiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kita galik lagu tu ya. Dengar lagu tu ya. Dengar suara semata-mata dia buat muzik gitu, maka lebih mudah dengan Al-Quran. Tetapi kalau nak dengar muzik pun tak ada masalah gapo. Hok mana warak dengan muzik atau tak dengan muzik? Tengok bagi diri kita. Kalulah kita dengar suara tu menyebab kita dapat menghayati perkataan yang baik itu sehingga mendalami masuk dia, maka dengar dengan suara dan muzik. Kalau kita lebih suka dengan tidak ada muzik masuk perkataan yang baik itu dalam hati kita, okey tak payah dengan muzik. Bergantung pada diri kita. Kerana warak itu bukan di suara, bukan tak di suara, bukan di muzik. Sesuai dengan keadaan kita sekarang. Jadi hukum ni berbeza menurut manusia. Maka ulama-ulama kata bagi orang yang masih lalai, kurangkan dengan muzik. Ni. Kurangkan dengan muzik. Kerana apa? Kerana kalau duk ajar dengan muzik, bagi orang ni jadi mikir tak kuat, jadi lama nak kau tarik, jangan lari pula daripada majlis ingat Tuhan. Jadi duk minat dengan muzik pula. Maka lazim ke olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji, kata-kata tipu, kata-kata nista, kata-kata lucuh kau berapa, jangan dengar. Kaedah dia bagai yang haram sebut, haram tengok, haram sebut. Bagai yang haram tu haram tengok. Bagai yang haram tu haram tengok. Bagai yang haram tengok, haram lukis. Bagai yang haram lukis, sebut tak haram, sebut tidak haram. Macam babi, setuh tu haram najis, tapi sebut babi tak haram, sebut babi kau jadi najis dah. Sudah kena basuhlah mulut. Babi tu bukan di perkataan di diri dia, maka tengok tak apa, tengok babi tak dosa, tapi setuh. Dan sia-sia ni makruh. Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Jika lagu tu ada maksiat, kata-kata tu ada mengumpat, ada gapo, maka kita dengar, maka kita berkongsi. Kita tak kata tapi kita dengar saja. Haram supaya tula. Cuma haram orang yang mengumpat kecek dengan orang yang mengumpat dengar tu lainlah. Bezalah. Tapi mengumpat ni tak boleh sorang, tak ada orang ngumpat sorang. Ngumpat sorang berop-berop, tak ada. Mesti ngumpat, mesti ada orang jo kecek sorang, jo dengar sorang, baru dipanggil mengumpat. Maka sebab tu mengumpat ni Nabi kata hok jo dengar pun mengumpat juga. Sebab mengumpat jo memang dua orang. Tak ada ngumpat sorang. Kau ada ngumpat sorang berapa. Lah ni ada ngumpat sorang tulis mesej berop atas. Ngumpat sorang. Lepas tu orang tu baca tak baca suku pasal. Jadi mengumpat juga. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu
mendatangkan waswah ke dalam hati. Kita lah ni buat apa jadi hidup tidak tenang kerana banyak sangat maklumat masuk ke dalam telinga kita. Banyak sangat benda-benda yang menyebabkan kita syok dengan Tuhan, tak puas hati dengan pentadbiran Tuhan. Maka kerana terlalu banyak menimbulkan waswah dalam hati kita dengan Tuhan. Rasa tak puas hati dengan Tuhan. Apa? Sebab terlalu banyak kita tengok berita dunia, cerita mengenai dunia, cerita mengenai akhirat kita tak baca, kita tak perhati, kita tak dengar. Tetapi hak benda hak mengenai dunia kita perhati sangat. Hak tu jadi serabut perut tu. Kadang-kadang benda tu berlaku tak dengan keluarga demo, tidak berlaku apa-apa demo serabut. Tak tahu amo dengar cerita kawan tu berok. Berlaku tak bagi demo, tak berlaku serabut juga. Dah demo dengar cerita, maka menyebabkan waswah dalam hati. Kurang ke mendengar benda-benda dunia, banyak ke dengar benda-benda akhirat, sebut benda-benda akhirat, barulah bertambah keyakinan dalam hati, bukan waswah dalam hati. Sebut mengenai janji Nabi Muhammad mengenai orang banyak selawat, sebut janji Nabi Muhammad mengenai orang banyak berzikir, sebut mengenai janji Nabi Muhammad orang banyak istighfar, hati jadi tenang, jadi teguh. Tapi kalau duk dengar dunia, lah ni payah nak makan, payah nak minum, goni lah, gotu lah, gapo penyakit lah, macam-macam, maka hati jadi was-was, gedebah, tak tenang semacam. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Katanya Syekh Abdul Qadir, perkataan yang kita dengar ni supaya makanan. Setengahnya memberi manfaat, setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar, dan setengahnya jadi racun. Perkataan itu kadang-kadang boleh menyembuhkan hati yang sedang luka. Kadang-kadang perkataan itu menyebabkan terluka hati yang sedang gembira. Jadi racun, jadi penawar. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Bahkan satu perkataan itu dapat kekal dalam hati siapa bila-bila. Ada orang malu kita dalam satu majlis, kita ingat siapa mati. Demo malu ambo. Sekali saja satu perkataan kekal dalam hati hamba sampai hamba mati. Tapi makan gapo dia kepala gajah ko sehari dua hari mesing habis buat tak ada lah. Tetapi perkataan orang ni begitu juga hak baik. Kita berdoa benda baik, orang tu teringat-ingat kebaikan hak kita sebut saat ni, sama ada kita tolong ko, kita gembira ke dia, kita selamat ke dia ko gapo. Satu perkataan duk ingat siapa kemati. Jasa orang, kebaikan mulut orang, dia tolong siapa mati ingat. Kerana makanan tu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Apabila kita tidur, perut kita pun gerak mesing, merau. Lepas tu sudah, tak ada, hilang dah lah. Tak ada lah makanan tu nya. Tapi perkataan tu yang mesing dalam perut. Tak, bukan jatuh dalam perut, jatuh dalam perut pedas. Beza perut dengan perut pedas. Nah, beza perut pedas ni hati, jatuh dalam hati. Ni tak boleh nak mesing. Sebab itulah ramai orang menyesal kerana perkataan. Jarang orang menyesal kerana diam. Ramai orang menyesal kerana berkata-kata. Tetapi jarang, boleh kata tak ada orang menyesal kerana diam. Dan terkadang bahkan ulama kata, kalulah bercakap itu perak, nescaya diam itu emas. Biarlah salah tak kecek daripada salah kecek. Baik salah tak kecek, Allah nguju hamba tak kecek. Biarlah rugi pun tapi tak kecek. Daripada kita salah kecek, Allah Rabbi salah kecek dah sudahlah. Serah hati dah lah kawan tu. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari. Kemudian hilang ia dengan makan
Pencahir. Nampak? Julak lah julak. Julak ni makan cuci perut tu panggil apa? Julak lah. Nah, cuci perut kita makan benda, lawah, lepas tu buat lah. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Seumur hidup ambo ingat perkataan demo ni, demo ingat dah. Demo kata lagu ni siapa mati ambo ingat, ambo pegang perkataan demo. Seumur hidup oi pegang. Satu perkataan saja tak dicerna, tak dicerna. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan waswas, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Nah, bapa orang gocoh kerana mulut, kerana puluk santai binasa, kerana mulut badai binasa. Nah, orang dulu gocoh kerana jawab mulut. Laki bini balah ping bunyi, bapa tahulah jawab mulut. Kalau tak jawab mulut, amba tak tapa dah. Bunyi baloh gagal kepala jawab mulut. Mulut tu bahaya. Sebab tu kita sebut dah malaikat orang masuk neraka sembah ikut sebelah muka kerana mulut. Pang jatuh kat muka dulu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal, orang yang bijak. Bukan orang yang bijak tu dapat PhD. Tak. Hak tu nilai orang dunia. Orang yang berakal menurut Nabi, orang yang berakal menurut agama, bukan menurut ahlu dunia, bukan CJ, bukan. Gapo dia? Orang yang berakal memelihara pendengar dia, jangan dengar perkataan. Dan segala anggotanya jangan. Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Itu orang bijak. Biarlah kita tak ada CJ. Ngaji biasa-biasa tapi kita jaga anggota muka kita, mata kita, mulut kita, telinga kita daripada benda hak Tuhan marah. Kita orang bijak itu. Biarlah tak ada orang kata kita masuk sekolah, orang kata kita orang bodoh, periksa dapat I. Tetapi agama kata orang ni orang bijak. Daripada orang periksa mengaji dapat tinggi-tinggi tapi tak jaga benda-benda lagu ni, maka tak dipanggil orang bijak menurut agama. Sekalipun ahli dunia kata dia orang pintar, orang bijak, dapat anugerah dekan, dapat anugerah gani mengaji foflek pacarah. Maka telah berfirman Allah Ta'ala, adilnya Tuhan, orang bodoh pun boleh syurga. Bukan kata orang pandai saja boleh syurga, nyanyolah kau orang bodoh. Maka Tuhan kata nak boleh syurga bukan dengan cara kepintaran, tapi dengan cara baik hati. Tuhan nak jadi orang baik, bukan orang bijak. Kerana bijak belum tentu baik. Kadang-kadang bijak jadi musuh Allah. Kadang-kadang bijak jadi was-was ke umat pula. Kadang-kadang bijak menggunakan ilmu untuk kepentingan dunia. Mana kalau orang yang baik hati, kalau dia bijak lagi-lagilah alhamdulillah. Tapi kalau dia tak cerdik pun, dia membangun ke agama Tuhan. Tuhan kata inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar, penglihat dan hati, dengar, lihat hati. Gapo dia dengar, lihat hati? Alat mendapat maklumat. Ingat, tubuh kita mendapat maklumat melalui 3. Dengar, kita lihat, kita fikir dengan hati. Maka 3 benda, alat yang mendapat maklumat ini akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Tuhan tanya, mu guna buat gapo dia alat untuk mengetahui kamu? Ilmu mu, telinga mu buat gapo dia? Mata buat gapo? Hati dia buat gapo? Fasa yang ketiga pada menyatakan lidah pula. Hak ni tasawuf fardu ain. Wajib kena kita tahu, wajib kita kena cara. Sekalipun kita dah peringkat tinggi dah, masih tak lepas benda ni, tak lepas lagi fardu ain tasawuf kita. Sekalipun kita mengaji dalam bab fiqh lepas dah, bab tauhid lepas dah,
tasawuf hak ni tak lepas lagi, kita duk peringkat mubtadi barulah peringkat permulaan. Bukan duk peringkat tinggi pun kita lah ni buat tu tak suruh kira lah. Tapi anggota hak wajib fardu ain nak jaga pun tak si jaga. Ni berdosa lah. Berdosa ni dah, tak jaga mata berdosa, tak jaga lidah berdosa, ni panggil tasawuf fardu ain. Hak ni nak lepas payah. Bah nak buat, nak bahas tajuk tinggi-tinggi boleh, tetapi hak ni paling payah. Jarang orang. Kalau orang boleh lepas belakang hak tasawuf fardu ain ni, wali. Fasa yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah ni bukan alat untuk mendapat maklumat dah. Dia bukan ambil benda luar dah. Lidah ni kita sendiri dah. Kalau telinga, ambil benda luar. Kalau mata, dia ambil benda luar. Kalau hati, dia ambil benda luar. Lidah, dia tak ambil benda luar. Ia waktu ubik pula. Dia pula. Maknanya hak diri kita pula. Hak sana ada pengaruh luar. Berarti kalau kita duduk sorang, maka mata boleh jaga. Betul, mata boleh jaga sebab ia asal kerosakan dia daripada luar. Mata boleh jaga, telinga boleh jaga, hati mungkin boleh jaga. Tiga benda. Telinga dengan mata dengan telinga boleh jaga kalau duduk. Okay. Tapi lidah duduk sorang boleh ngopak lagi. Duduk sorang boleh lagi. Lidah tak boleh. Duduk sorang pun, sebab itulah kalau orang nak pergi suluk, nak koci belakang. Hak luar tak si masuk dalam, hak dalam tak si tubik luar ke apa. Pertama pergi duduk tempat sunyi. Boleh jaga telinga dengan mata. Kedua, mulut tak boleh nak jaga. Ambil sebeh zikir. Berok. Biar tubik hak molek semacam. Maka boleh kawal belakang. Hak tubik daripada kita dan hak masuk kepada kita. Buatlah sebulan sekali kau pergi bersuluk. Orang tua dulu kalau mengaji pondok, ketika musim cuti pondok, tak kelik rumah. Duk apa dia? Duk suluk pondok. Apa maksud suluk? Dia hafal semua kitab-kitab hak dia mengaji. Dia amal hak gapo dia, hak dia tak ada nak ngaji, nak mengatik kau nak gapo. Bulan puasa cuti, bulan makluk cuti. Kita cuti ni maksud dia kelik. Sebenarnya cuti bagi pelajar-pelajar adalah waktu untuk dia amal segala amalan-amalan hak dia tak ada amal ketika dia belajar, sebab tak sempat nak beramal lagi, nak belajar lagi. Jadi waktu cuti ni dah kita nak mengatik, nak gapo. Lagu tu. Kita lah ni tak ada cuti pun cuti dah. Tak ada cuti dah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Ni tujuan lidah Tuhan buat supaya pertama baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca hadis Nabi. Ni ulama tak apa ya kecek dua ni ulama tak ada ya kecek benda lain. Sama ada dia mengajar Quran, habis baca Quran, baca hadis. Nasihat pun sebut Quran, sebut hadis. Jadi percakapan dia misalnya 1 juta sehari perkataan dia. 900,000 tu Quran hadis. Sikit sangat dia nak kata makan nasi orang ide dah tak payah sebut dah. Lepas tu apa dia sebut? Alhamdulillah, doa, selawat, zikir semata-mata. Jadi mulut orang-orang lain sentiasa menyebut kebaikan. Di antara Quran, hadis, selawat, zikir tu sahaja. Makan nasi dia mau ide dah perut makan. Tak payah kata cari nasi tak ke apa dia. Minum air ada orang ide dah. Mengajar soal jawab ke apa dia hidup dengan lagu tu sampai mati. Dalam tulisan buku amalan dia kecek 90%. 95% Quran, hadis, nasihat, selawat, zikir tu saja. Jarang-jarang pergi hospital. Pergi hospital nak kena cocok ke apa dia. Jarang-jarang yang keceknya. Dan segala zikir, selawat, baca Quran, baca hadis, zikir, istighfar dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan kita mengajar maklumat beri manfaat. Apakah khasiat komunitas,
Apakah khasiat kayu gemungga? Apakah khasiat kayu ibu? Royak kelebihan. Manfaat kepada manusia. Ni ayat benda lagu tu, dia kata benda kurafat, tak manfaat pula. Lepas tu demo rasa demo manfaat. Makhluk Tuhan tu abasa. Saja-saja, sia-sia. Tuhan royak dah, aku tidak cerita ke kamu sia-sia. Bukanlah makhluk kejadian ni sia-sia berlaku. Pokok ni sia-sia dak. Ada hikmah dia hamba buat. Ada manfaat dia. Tiba-tiba manfaat pokok khurafat. Manfaat kau ni khurafat, tahyu, syirik, bid'ah. Pas siji demo, siji hamba lah hak betul menurut Quran dan hadisnya. Sebab demo sebab hamba ambil Quran dan hadis. Pelik sungguh. Dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang beri manfaat. Kita boleh hajar dengan lidah saat ni ilmu yang beri manfaat. Ni kita duduk mengajar awak live ni. Apabila tuan tu mati, suara dia tu akan orang dengar. Sebab tu kalau kita nak mengajar, fikir apa yang kita sebut tu dalam kubur tu kita rasa ada manfaat ke tak? Kalau rasa tak ada manfaat, tak usah kecek lah. Kerana apabila kita mati pun perkataan kita orang duk dengar, suara kita orang duk dengar. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan, suruh orang jadi baik, ikutlah buat kebajikan gapo. Dan melarang daripada kejahatan, jangan larang orang jadi jahat. Dan beri nasihat engkau orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka. Nasihat orang nak tanya gapo, tunai segala hajat dia, ada permintaan gapo. Dan mendamaikan engkau akan mereka, mententerakan hati orang yang gelisah, hati orang yang sedih, hati orang yang gundah gelana. Maka kita beri nasihat biar dia gembira. Guna lidah. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Itu antara kebaikan bangsa akhirat yang lidah boleh buat. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau kerana maslahah dunia. Dan tak salah kalau kamu buat lidah ini kamu guna untuk kepentingan dunia. Tak salah. Sebab tu buat untuk kepentingan akhirat. So, tu hak ni akhirat berlaku. Hak ni kepentingan dunia. Tak apa. Seperti mencari harta. Misalnya kita jual ikan. Dosa sebut ikan. Tak ada zikir kat. Subhanallah. Beli ke apa dia? La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Berapa tu harga? Allahu Akbar. Sudah. Tak boleh lah. Moga kita nak nego kena sebut lah. Dosa tak dosa ke? Untuk maslahah dunia kita. Mencari harta dengan segala akad jual beli. Saya jual, saya beli. Ni pakai tak akad tak beli, pakai subhanallah. Ni sebut alhamdulillah. Jodoh tu jual beli lagu mana lagu tu? Seperti akad jual beli. Saya jual, saya beli. Ni beli pakai ambil tak royak, saya jual, saya beli. Kena sebut. Dan akad sewa. Nak nyewa, nak gapo pakai la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah, innalillah. Tak ada apa ni. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah itu. Terima kasih kita kerana Tuhan beri lidah. Berapa banyak orang nak kecek tak boleh. Bisu. Dengan memeliharanya. Lagu mana tanda bersyukur? Dengan memelihara daripada barang yang tiada, dijadikan dia kerananya, dijadikan lidah untuk dia. Lidah dijadikan untuk benda akhirat, benda dunia hak baik-baik. Jangan guna. Kalau kita rasa lidah itu satu nikmat bagi Tuhan, hak Tuhan beri kita, tanda terima kasih, tak ingin guna pada benda hak mengawasi. Daripada berkata-kata yang dilarang seperti berdusta, kecek menipu. Yang menyakiti akal orang lain, kata-kata yang menyakiti hati orang, mengata, mengumpat, mengerji, mengherdik, memperli. Ikutlah. Maka itu dosa besar. Dosa besar. Ada kata tengok, kalau kita umpat ke apa kepada orang biasa, dosa kecil. Tapi kalau kita mengumpat kepada ulama, maka jadi dosa besar pula. Sini dia sebut
dosa besar menyakiti hati orang. Nabi kata, satu kali dengan sahabat masuk pergi ziarah Kaabah Baitullah. Maka sahabat lama dah tengok Kaabah, maka sahabat sangat terpegung dengan Kaabah. Masya Allah, Kaabah ni deh, sangat dipuja, sangat dipuji. Zaman Nabi Allah Ibrahim lagi. Zaman tok-tok kita beribu tahun dah. Maka Kaabah ni sangat dihormati. Maka Nabi pun berpaling kepada sahabat dia. Lagu mana mu tengok Kaabah ni? Masya Allah, tak boleh nak royak. Maka katanya Nabi, demi Allah, sesungguhnya kehormatan orang Islam lebih mulia daripada Kaabah lagi. Mu rasa mulia tu Kaabah. Kehormatan, maruah orang Islam itu lebih mulia daripada Kaabah lagi. Okay. Bersalah, berdusta yang tiada menyakiti, nipu hak tak ada menyakiti. Kalau nipu menyebabkan orang sakit hati, maka hak tu dosa besar. Kalau nipu kosi-kosi tak ada sakit hati, misalnya nipu ke apa dia? Royak cerita menipu kohong. Tak ada kaitan dengan orang ke apa dia? Orang pun suka menipu kohong. Maka tu berdosa tak menyakiti. Kerana kalau buat mampu orang suka hak ni sakit hati. Tu dosa besar. Tapi kalau nipu hak tak ada kaitan dengan orang, saja-saja yang menipunya, maka hukum dia berdosa kecil. Kecuali kerana hajat. Apa maksud kerana hajat? Menipu bukan kerana kepentingan diri dia, tetapi kerana ada tujuan masing. Maka tiada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Bapa dia menipu tu sebab saya nak suruh dua orang ni baik. Dia ni dulu saya baik tapi baloh lagu mana tak tahulah, berebut air kacau-kacau kau apa dia. Jadi baloh dua orang ni. Jadi saya nak nipu sikitlah. Nak nipu, nak suruh dia jadi baik dua orang ni. Nipu bukan kerana kepentingan saya, tapi nak mendamaikan orang. Benda baik tujuan saya. Maka dusta tu dibenarkan pula. Kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nasi. Artinya tiada mereka mendamaikan antara manusia itu dusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan dipanggil dusta orang mendamaikan di antara dua saudara sekalipun menggunakan cara tipu mendusta. Bahkan terkadang wajib, wallahu a'lam. Soalan pertama nak tanya, wajib kau kita baca niat solat di dalam hati ketika akad takbiratul ihram? Takbiratul ihram tu kena niat, bukan lafaz niat. Lafaz niat tu sunat, bukan niat. Niat tu rukun. Maka baca niat mana boleh. Niat baca saya aku nak semaya fardu maghrib, baca lagu tu tak boleh. Tu bukan niat, tu baca niat. Maka hak tu bukan niat. Berapa kali sunat akad takbir dalam semaya? Akad takbir, akad tangan kali maksud dia. Tepat dah. Ketika takbiratul ihram sekali, Allahu Akbar. Ketika rokok, nak rokok sekali, dua kali. Ketiga bangkit daripada rokok 3 kali. Keempatnya ketika tahiyat awal nak bangun rakaat ketiga sekali. Jadi 4 tempat disunatkan angkat takbir. Nak tanya macam mana majikan tak izinkan kita nikah lagi? Maksudnya dia suruh tangguh dulu nikah nanti. Majikan, siapa dia majikan demo? Ikut demo lah. Kalau demo nak taat ke dia, tak wajib dalam bab perkahwinan taat kepada majikan kita. Kalau kita nak menikah pun jadi tak berdosa, ikut kita lah. Kalau kita nak taat ke dia kan, taat yang jadi tak wajib, tak dosa. Kalau darah nifas tu 20 hari, pas berhenti seminggu mari pulak darah, kira nifas ke period. 20 hari berhenti seminggu, dalam 60 hari lagi maka nifas lagi. Sebab baru seminggu senggah. Kalau senggah tu 15 hari lebih, barulah hak kedua tu dipanggil darah haid ataupun period. Manakala kalau seminggu baru 7 hari, hak mari kali kedua tu pun nifas lagi. Maka hak kira boleh mayat ke tak bolehlah nifas lagi ya. Kalau kita semaya semua batal belaka, kalau waktu puasa batal habis semua.
Terangkan kenapa sebut subhanahu dulu baru sebut ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala. Apa sebut subhanahu baru wa ta'ala? Tak tahu hamba kata hamba pernah dengar ada ustaz tu beri penerangan hamba tak ingat. Hamba pun tak tahu juga subhanahu wa ta'ala. Nak tanya masa Nabi Muhammad Isra' Mi'raj melihat orang dalam syurga neraka, adakah itu orang kaum sebelumnya? Bukankah belum dihisap di padang mahsyar lagi sebab ke belum kiamat? Gini. Pada malam Isra' Mi'raj Nabi ditunjuk gambar orang yang masuk neraka. Tak ada lagi kosong lagi neraka. Tak ada orang masuk lagi dalam neraka. Tak ada orang masuk lagi dalam syurga. Akhirat tu. Lepas tu dia tengok gambar orang masuk syurga dengan maksiat lagu ni gini. Gambar dia. Boleh kodok Tuhan buat tak ada orang. Weh Tuhan boleh buat belaka. Lah ni orang buat cerita macam-macam. Boleh tak buat pengajian sifat 20 lagu mana ni jolalah mengaji dah tu. Tengok live malam-malam tu ada tu sifat 20 tu. Selepas ambil wuduk lepas tu serah kering tekak, minum air masuk, batal kodok wuduk. Tak batal. Minum air masuk, air tak masuk, minum air sirah, air minum lah 14 geleng pun tak batal. Kecuali takut terkecing batal. Nak tanya kalau kita ada air semaya makan minum sengaja, hukum makruh. Tak makruh gapo pun makan. Ambil air semaya lepas tu minum air, tak makruh. Semasa Isra' Mi'raj Rasulullah telah melihat zat Allah, bagaimana rupa zat Allah digambarkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad tengok Tuhan tapi Nabi Muhammad tak boleh nak ayat cerita. Nabi Muhammad kata saya tengok saja tapi tak boleh nak ayat cerita. Tak tahu. Kerana Allah Ta'ala ni tidak ada kaif dipanggil. Kaif ni bentuk, rupa, sifat yang kita boleh cerita kepada orang. Maka Nabi Muhammad saya kata saya tengok saja tapi tak tahu lagu mana rupa. Akhirat pun kita boleh tengok dalam syurga tapi kita tak boleh cuik ke orang sebelah. Weh rupa dia lagu tu gini. Tak boleh royak. Kita hanya boleh tengok semata-mata dalam syurga, buat tak boleh. Tak tahu, tak boleh nak royak. Kenapa ustaz sebut ijazah untuk beri amalan? Kalau ustaz tak sebut ijazah, saya tak boleh beramal ke? Boleh beramal. Ijazah ni macam izin lah, hamba izin. Kecek berlapik sikit. Kalau makmum solat, kalau orang tak dapat ijazah, maka setengah amalan tak boleh kita kata saya izin ke awak, tak boleh. Sebab awak tak dapat izin. Izin ni ijazah. Jadi kalau saya kata saya ijazah ke, saya izin ke. Izin untuk beramal, izin untuk beri kepada orang. Kerana syarat untuk tahammulul ilmi dia panggil. Dalam ilmu mustalah hadis, syarat seorang tu boleh kata ni ilmu saya. Saya boleh tanggung ilmu ni salah satu dengan ijazah. Awak ngaku ni ilmu awak ambil mana ada orang izin? Ya, saya dapat ijazah dia. Maka boleh kita nakal pindah ke ilmu ini bil ijazah salah satunya. Makmum solat bahagia keranda, bahagia beranda masjid. Rabitah duduk di soh ketujuh, pintu paling depan. Makmum hok beradanya di soh pertama. Daripada soh rabitah, soh kodok tak soh. Rabitah mesti duduk depan daripada orang duduk luar masjid. Rabitah mesti duduk depan. Kalau pintu duduk luar ni, soh 7 rabitah duduk tepinya. Kawai duduk depan daripada pintu. Tak soh duduk depan daripada pintu, daripada rabitah tak soh belaka. Bagaimana nak yakin ke orang kafir bahawa Islam adalah agama yang benar untuk menuju ke syurga? Awak sekarang yakin ke tak Islam tu menuju kepada syurga? Yakin. Orang yang yakin, dia akan cerita, dia akan olah satu perkataan nak memberitahu keyakinan dia. Tetapi kalau orang yang tidak yakin, sangat susah dia nak meyakinkan orang. Tapi kalau orang itu yakin, sangat mudah boleh kata dia nak meyakinkan orang. Antara nak meyakinkan lagi, kita royak cerita mengenai akhlak-akhlak, perangai-perangai dalam Islam, hukum hakam.
mengajak manusia jadi orang baik, tidak kena menjaga hukum akal, jaga nyawa, jaga maruah. Ayat lagu tu. Boleh ada ijazah selawat Fatih, ambo ijazah semacam dah selawat Fatih 51 kali lepas subuh. Ambo ijazah tu. Air mutlak, air mustakmal, air mutanajis. Air mutlak, air semata-mata air tanpa sebarai campuran gapo-gapo. Sama ada campuran najis ataupun campuran benda bersih ataupun pernah digunakan. Tu air mutlak, air semata-mata. Air mustakmal, air mutlak yang sudah digunakan untuk basuhan wajib. Ambil air semaya, mandi wajib, tu air mustakmal. Ataupun air yang digunakan untuk basuhan najis, tetapi basuhan itu tidak bertambah tak gapo. Dia panggil air mustakmal. Dan air mutanajis, air yang kena najis, maka air itu jadi mutanajis. Apa hukum taklid dalam ilmu tauhid? Ilmu taklid ni pendapat muktamad ada 6 pendapat. Rasa tak silap ambo kalau kupu-kupu dalam 12 pendapat mengenai ilmu taklid ni. Pendapat yang masyhur disebut di dalam Bajuri syarahnya. Dia kata hak muktamad orang yang taklid ikut di dalam ilmu tauhid ni berdosa kerana dia tidak berusaha nak mempelajari secara dalil. Berdosa dia. Tapi sah dak iman dia sah, tetapi berdosa. Hak tu hak muktamad. Ada tak pekoh hoyak, tak perlu qada kalau akad takbir tak ada perkataan fardu. Contohnya aku semaya Zuhur tak sebut fardu, ataupun aku semaya Jumaat tak sebut fardu. Ambo tak ingat tu ada qada perkataan, tapi hak ambo ingat batal kerana tak sebut fardu. Muqaranah tu kena ada, kena sebut fardu. Sebab dia kata semaya Jumaat memang tentu fardu dah. Lepas tu tak payah sebut fardu lah. Sudah. Boleh qada, ada pendapat kata tak payah sebut fardu. Ambo tak ingat, minta maaf lah. Kok ambo ingatnya batal. Boleh ada masuk zikir la ilaha illallah, hadirkan makna nak dalam hati terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain, dan tiap-tiap yang lain berhajat kepada Allah. Makna ni kena terlintas apabila kita sebut tiada Tuhan. Tuhan tu maknanya tiada yang terkaya sesuatu daripada, tiada yang tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Hanyalah Allah Ta'ala saja yang lagu tu yang tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Tu kena makna kata sebut la ilaha illallah. Ada kata tepat kita mazhab Syafi'i kena ikut mazhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang ada juga ustaz bui hukum ikut mazhab lain juga. Lagu mana sebenarnya kaedah menentukan mazhab, mohon penjelasan. Kawasan Syafi'i kena berfatwa mengajar cara Syafi'i. Kalau selain daripada mazhab Syafi'i kena royak ni bukan mazhab Syafi'i supaya tidak terkeliru. Gitu saja. Boleh bui pendapat selain mazhab Syafi'i boleh, tapi kena beritahu supaya takut orang seka ni mazhab Syafi'i juga. Supaya mazhab Wahabi kena royak kata ni mazhab Wahabi supaya orang tak suka ni mazhab Nabi. Mazhab Wahabi dengan mazhab Nabi lain. Ustaz boleh cerita ke suasana masa bertalaki dengan Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapoh. Ambo dengan dia ni Tok Guru Haji Lubuk Tapoh tahun 2001, 2002, 2003. Ni dengan dia ni. Kalau di Kelantan ni antara Tok Guru tua lah. Tok Guru yang sangat dihormati. Tok Guru Haji Lubuk Tapoh dipanggil. Ayah dia Tok Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh. Banyaklah cerita-cerita karamah dia macam-macam lah. Orang alim di dalam ilmu fiqh, tafsir dan tauhid. Tu besok sohu dia. Jalah hamba pergi nado ambil berkat dengan dia, tak ngaji banyak pun. Saja nak suruh ramah Tok Guru ambil berkat. Orang kata ramah Tok Guru boleh suhu sikit. Lagu tu ambil berkat. Nak kata mengaji betul-betul dengan dia hotel banyak kitab dak lah. Pergi nado malam-malam gitu ya.
Adakah benar suami menanggung dosa isteri jika dia tidak tegur kesilapan isteri? Maka dia akan tanggung segalanya. Kalau dia tegur dah, maka dia tidak dosa. Tapi kalau dia tak tegur, maka dia dosa. Bukan suami saja menanggung dosa isteri. Seorang saing akan menanggung dosa saing kalau dia tak tegur saing dia buat maksiat. Kerana keadaan dia wajib tegur orang buat maksiat. Masalah dia nak dengar tak si dengar suku pasal tapi hamba lepas dah. Kalau dia tak tegur hukum dia berdosa. Bukan suami isteri lagi-lagi lah. Saing sepejabat, saing sekelas, saing satu jawatan buat maksiat, kita tengok saja maka berdosa. Wajib amal makruf nahi mungkar. Nah. Mak kita minta tolong dalam masa yang sama baru masuk semaya. Nak utama ke mana dulu? Tolong mak kau awal ke solat. Tengok. Mak kita ni jenis lagu mana? Jenis cepat terasa hati kau, jenis peheh dah. Kalau jenis peheh jiwa dia tahu dah ni minat semaya, dia tak marah. Tapi kalau kita takut dia terasa hati, dulu ke mak kita dulu. Semaya tak apalah, boleh semaya dalam waktu. Nah. Kerana banyak kisah-kisah orang-orang soleh ini difitnahkan kerana dia tersilap dalam muamalah dengan ibu bapa dia. Sepatutnya dia tinggal ke ibadat sunat, pergi jumpa ibu bapa dia. Tetapi tapi padahlah dia walinya. Kita ni tak berapa wali, ikut mak kita dululah, semaya boleh lewat-lewat. Adakah perlu sujud sawi pada tahiyat awal jika selawat atas Nabi dan keluarga Nabi? Sila, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tahiyat awal. Kena sujud sawi. Adakah batal solat jika baca dalam setiap rukun? Dibaca dalam hati, batal semaya tak sah. Baca kena sebut bismillahirrahmanirrahim. Kena sebut. Biar kita seorang dengar apa tak apa. Baca dalam hati tak panggil baca. Adakah dikira menuntut ilmu belajar dalam live di rumah menggunakan kitab? Ya, dipanggil menuntut ilmu. Tetapi menuntut ilmu secara live. Biarlah tak dapat pahala majlis zikir, majlis ilmu pun. Tetapi sekurangnya dapat pahala belajar. Boleh pahala, tak seduk bimbang. Nak tanya apa hukum ahli keluarga tak mengaku adik-beradik? Tetap adik-beradik tak mengaku ikut dia lah. Balah dah tu tak dengar ada lah masalahnya. Ambil piti wis juta seorang, insya-Allah mengaku adik-beradik selalu. Orang bukan adik-beradik pun mengaku juga. Kalau kita suka kok perempuan sampai kau tahap gila bayar dah. Adakah wajib baginya ya perasaan dia kotino hak dia suka? Sebab nak elok daripada dia jadi bahan khayalan kita. Walaupun kita tahu akan ditolak sekalipun, tak tahu kecek pun jadi ngapu dah. Gila kau orang tino. Ajar gila ke Tuhan. Kita kalau nak kepada seorang perempuan gentleman, tanya dia, awak duduk mana? Tanya dia, pergi jumpa mak ayah dia, mak cik. Pergi jumpa ayah dia kau tanya pak cik. Kita kenal anak pak cik. Tanya pak cik tu, hok mana so? Duduk kerja di Desta tu lah. Tu bukan anak pak cik, tu bini pak cik. Tak ada apa selalu. Senyap selalu. Jangan waktu tukar lagu tu nya tetok dengan kapok demo. Jadi kena kenal dulu, tahu siapa dia dulu dah. Royaklah, tak salah kita memberitahu perasaan kita kepada seseorang. Nama ke jadi gila ising sebab orang tino. Malulah gila kerana perempuan. Malu kalau gila kerana Tuhan puas hati lagi. Ustaz, bolehkah kita terima wakil niat korban 2 orang dalam satu masa? 1000 orang boleh terima jadi wakil. Saya wakil untuk korban kahwin ni, saya wakil. Saya belaka wakil. Sembelih ni saya belaka wakil. Berapa orang? 1000 orang wakil ke saya sembelih. Gerok-gerok. Tak apa, tak ada masalah. Kau kena sorang tak boleh buat mungko sekaligus. Tapi 1000 orang tak boleh mungko lembu ni ke 7 orang ya, 7 gigi mana 1000 orang buat ke mana seko pula nak niat nama-nama ni lah nak sembelih ni nama-nama ni nyamun sembelih okey dia dah. Boleh kodok kita terima apa beza nafsu dan bisikan syaitan? Nafsu tu diri kita, bisikan syaitan benda luar. Syaitan duk bisik tidur tak usah ngaji fardu ain, tak usah ngaji fardu ain, tak mengaji. Nafsu pula hak kita.
Kadang-kadang setan tak ada bisik lagi. Setan acu lah nak letak kat telinga. Tidur dah kakak ni. Oh, bisa laju nafsu daripada setan kata. Tak ada apa. Apa hukum baca surah Mulk tengah uzur? Biasa lagu mana boleh kodok. Dah jadi amalan kita, niat zikir lah. Tapi kena niat zikir. Boleh kodok cerita mengenai Syekh Nazim Kabbani. Apa pendapat ustaz tentang beliau? Hamba tak kenal lah dia secara peribadinya, hamba tak kenal dia Syekh Nazim, tapi dia masyhur ni bawa tariqah Naqsyabandi Aliyah. Dia ni orang Kubrus di Turki tu. Tempat dia ni. Anak murid dia Syekh Hisham Al-Kabbani. Khalifah dia sekarang. Dia meninggal dah Syekh Nazim ni. Orang ahli zikir, ahli tariqah. Setara mana dia, wallahu a'lam, hamba tak kenal, tak boleh nak komen lah mana. Ada isu dia gegar gepa, tapi tak tahu anak tak nampak jelas lagi isu dia tu lagu mana. Nak pergi kok mana. Boleh kodok tu guru ajar niat solat sore dan berjemaah paling ringkas. Gini, kalau niat berjemaah sebut berjemaah. Aku nak semaya fardu maghrib jemaah. Aku nak semaya fardu maghrib berimam. Aku nak semaya fardu maghrib imam. Aku nak semaya fardu maghrib jemaah. Aku nak semaya fardu maghrib ikut imam. Pilih mana satu. Aku nak semaya fardu maghrib jemaah. Allah. Kalau nak mai sore, aku nak semaya fardu maghrib. Sore tak sebut lah. Aku nak semaya fardu maghrib. Okey, sore. No, tak sebut sore nah. Tak payah. Kalau nak berjemaah kena sebut berjemaah. Gitu saja. Boleh kodok cerita sejarah keris di Nusantara dan apakah yang dimaksudkan dengan kursani? Terima kasih ustaz. Bak keris 20. Hamba tak reti, hamba tak pernah buat kajian mengenai keris. Keris ni senjata khas bagi orang Melayu kita lah. Tak ada mana-mana tempat nak ngaku keris itu adalah senjata dia. Kalau jumpa lah mana di planet Pluto, tentu dah orang Melayu duduk situ. Tak ada orang planet Pluto menggunakan keris. Kau gapo dia ko, maka hak tu jadi simbolik, jadi identiti orang tanah Melayu kita keris. Kursani ini sejenis besi, nama kursani. Besi kursani. Ada kata besi kursani ni besi warna yang dia comel. Kalau jumpa di bukit tu besi kursani ni dia salut macam salut emas gitu. Kalau kita kokok-kokok dia akan turun warna emas, tu besi kursani. Ada makna besi kursani ni amalan besi kursani. Kursani dia ada adik-beradik, 5 beradik dia kursani, berapa dia nama lah. Hak tu macam-macam maksud mana besi kursani. Ada kata besi kursani ni tulis belakang lah, macam-macam falsafah mengenai kursani itu sendiri. Kursani kau baca kau berapa dia dah. Bagaimana pahala mendengar baca Al-Quran? Adakah pahala sama dengan membaca? Pahala baca mulut buat ibadat. Pahala dengar telinga buat ibadat. Pahala lain tu. Pahala dengar dengan pahala baca lain. Supaya pahala orang makan nasi. Orang makan nasi, supaya tak? Orang makan nasi dengan orang tengok makan nasi, supaya tak? Orang makan nasi dengan orang tengok makan nasi, kenyal. Supaya tak supaya? Makan nasi mulut, tengok tak kenyal. Maka dengar pahala lain, boleh pahala dengar. Mulut baca mulut. Kalau dua lagi, dia baca dan dia dengar, dapat pahala dua-dua. Dia baca boleh pahala, dengar pula dengar. Sebab tu ngaji Quran biar dengar di telinga, boleh 2 pahala. Boleh tak cerita sikit tentang sahabat Nabi nama Nuaiman. Nuaiman ni seorang sahabat Nabi lucu lah. Nabi suka semacam dengan dia. Satu hari Nabi buka pintu, pagi hari lagi ada orang ketuk pintu dia, ketuk. Tiba-tiba buka pintu, tengok Nuaiman. Rasulullah kata, "Bapa mu Nuaiman pagi hari lagi?" "Ya Rasulullah, hamba ada nak beri hadiah kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Allah terima kasih, susah-susah beri ke saya." Ambil. Rasulullah ambil, Nuaiman pergi. Piu. Kabar-kabar cu Rasulullah nak tutup pintu semula, kau ada ketuk pintu pula. Rasulullah buka. Ada apa dia ni?
saya saat ni Nuaimah pergi kedai saya. Katanya Rasulullah kena dah aku kali ni. Bagi duk tangi Rasulullah. Katanya Rasulullah kata, sudah kena dah saya pagi hari lagi kok Nuaimah. Nuaimah pergi kedai saya, dia ambil barang kedai saya, dia kata, dia nak beri hadiah kat Rasulullah. Lepas tu bayar Rasulullah bayar. Sudah Rasulullah kata, sudah aku duk tangi dah kata, kena dah pagi hari lagi kena kok Nuaimah. Jadi ada sahabat jenis kaki lucu lagu ni. Banyaklah cerita-cerita dia jenis Nuaimah ni. Tapi Rasulullah tu sahabat sekalipun tolu lah kita panggil tolu, tapi dia ya. Dia buat lawak depan Nabi kau gapo, dia hormat, dia sayang ke Nabi. Sahabat-sahabat tak tahu tu hewi perasaan lagu tu. Sopalah orang kalau orang ngaji tarekah, ngaji sufi, dia ada sayang Allah, sayang Nabi Muhammad. Berkubal setara mana hidup dia ada perasaan tu. Orang duduk dengan Nabi lagi-lagi ada perasaan tu. Sekalipun hidup pe dia adalah hak jenis pak tolu, seorang dua lah gapo dia. Tapi tu. Sebab tu sahabat apabila hak berzina, Rasul apabila dilontar, apabila dikena ke hukum hudud, adalah darah tu mengecik kena kain sahabat kata, darah penzina. Rasul kata jangan hina lagu tu sahabat aku tu. Memanglah dia tu nya adalah kuat iman tak lemah iman. Dia berzina tapi dia sayang Allah dengan sayang Nabi. Nabi iktiraf. Hak berzina Nuaimah ni tak ada lagi cerita dia berzina, tapi pot tolu lagu tu lah. Tapi Nabi puji dalam hati sahabat Adam dah lagu tu. Saya dengan orang hak saya Allah, saya Nabi Muhammad, ya ke lagu tu lah. Saya selalu dengar orang bagi nasihat, ceramah, motivasi berkata berdoa kepada Allah sebab Allah rindu ke doa hamba-Nya. Boleh kau tak guna perkataan rindu lagu tu? Kita fahamlah maksud dia dah. Maknanya Tuhan suka dengar. Dalam hadis pun Nabi sebut Tuhan suka mendengar doa-doa hamba dia. Suka kau rindu kau istilah nak suruh nak apa kita faham. Gitu sahaja. Tak ada jadi masalah gapo kerana apa kita kan ngaji balaghah belaka. Orang tak terima balaghah ni Wahabi sahaja. Tak ada balaghah tajuk isti'arah Betul kau orang cakap kalau lebih 2 rukun daripada imam tak apa pada rakaat pertama dan kedua, tapi kalau dah masuk pada akhir rakaat tak faham ke apa dia. Betul kau orang cakap kalau lebih 2 rukun daripada imam tak apa pada rakaat pertama, rakaat kedua batal belaka, cepat pada tu imam. Lebih kau apa dia ni? Lebih 2 rukun daripada tu imam, cepatlah maknanya ni. Cepat daripada tu imam 2 rukun, rakaat berapa pun batal. Lewat daripada tu imam, rakaat berapa pun batal berlaku. Begitu maksud dia ni. Saya buat personal loan. Bahasa Inggeris lalu. Asalnya berhutang secara peribadi. Maknanya tu berhutang, loan. Saya sebut hutang, sebut loan. Duit saya bisnes, lepas tu saya berjalan molek pas lagu mana saya nak berhenti bisnes saya kodok sebab saya tak tahu kata dulu riba. Allah. Tak tahu deh pinjaman bank tu riba. Manusia ni sianya lah. Tak tahu kata bank tu buat riba selama kini. Saya tahu bank ni orang juru, orang baik, orang semak, pakai spek ngira, bau wangi, semak belaka pekerja dia. Ingat tahu buat riba rupanya. Tak tahu maklumat lagu tu. Betul ke tak kita tak tahu? Nak tanya secara ikhlas, betul kita tak tahu maklumat langsung dia tak buat riba bank ni? Ya kita pinjam kau apa? Kalau kita tahu awal dosa lah. Kalau kita tidak tahu, nak kata guano mungkin kita tak baca kau apa dia, kita baru turun daripada planet Pluto, baru tahu bank nak pinjam, kita pun pinjam. Tak tahu dia mengenakan riba. Maka tak dosa. Tepuk dada tanya email jawab sendiri. Kalau pinjaman riba tu berdosa lah. Pinjaman riba ni kalau kita terdesak baru ulama kata boleh. Boleh pun dengan keadaan terdesak lah. Misalnya kita perlu ke rumah. Kita nak duduk mana, tak ada rumah, tak ada apa. Kita terpaksa buat pinjaman untuk buat rumah. Terpaksa nak buat mana? Nak duduk. Saya terpaksa beli kenderaan. Saya nak kerja, saya nak apa. Saya terpaksa buat pinjaman. Terpaksa. Bukan kata saja nak main-main. Maka tu beza orang buat dengan keadaan terpaksa. Lepas tu buat amalah dalam keadaan kita tidak reda, tak apalah. Ni kalau duduk main-main lagu ni, nak menambah ke hasil, kau apa saja-saja, kita takut berdosa. Cuba buatlah, pisahlah lagu mana kau.
Adakah jadi fasik jika tidak tutup aurat? Iyo. Tak tutup aurat ni jadi fasik. Kerana fasik ni mengekalkan dosa. Hidup dengan tak tutup aurat tu jadi fasik lah jawapan dia. Nah, Tok Imam gi ceruk tiap-tiap petang dok tarik lembu pakai skirt. Tok Imam pakai skirt. Gulung kami pelekat sekat ni. Mu Imam pula duduk cari lokal. Ni sekat pohon. Takut kain dia kena air, takut basah. Dedah pohon. Tok Imam nampak tasawuf muka macam ni wali ngangkat kain serba pula hali atas ni terbuka. Fasik Tok Imam tu. Nah, ikutlah siapa-siapa dia tak dedah aurat hukumnya jadi fasik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.